Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Mahkamah Persekutuan yang merupakan mahkamah terakhir atau jalan terakhir bagi pesalah untuk mengelak atau bebas dari sabitan serta hukuman yang telah dikenakan terhadap mereka. Jika mahkamah ini mengekalkan sabitan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebelumnya, maka tiada lagi cara atau jalan lain untuk mereka melepaskan diri. Pada 21 Oktober 2021, seorang bekas pengawal keselamatan kekal dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Persekutuan atas pertuduhan membunuh seorang wanita di sebuah apartmen di Petaling Jaya, Selangor pada 4 Mac 2015. Pelbagai gelaran telah diberikan kepada suspek semasa kes pembunuhan yang dilakukan olehnya terdedah di media sosial. Ada yang menggelarkannya pembunuh paling kejam dan pembunuh tiada peri kemanusiaan. Mana tidaknya, suspek Muhammad Azmirul Syamsuddin berusia 42 tahun telah membunuh mangsa yang seorang wanita dalam pantang baru 43 hari melahirkan anak perempuannya. Bahkan perbuatan kejamnya turut dilakukan ketika bayi mangsa berada di sebelahnya sahaja. Mujurlah bayi itu tidak diapa-apakan oleh suspek. Mangsa dalam kes ini adalah Rabi'atul Adawiyah berusia 23 tahun ketika kejadian meninggal dunia di lokasi kejadian akibat perbuatan suspek. Lalu, apa yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada 6 Mac 2015, suami mangsa Muhammad Amirullah Kasim berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah syarikat pengeluar barangan komputer di Kelana Jaya telah pulang ke rumah setelah selesai waktu shift bekerjanya pada hari itu. Kira-kira jam 8 malam, dia tiba di rumah milik majikannya di tingkat 8 Pangsapuri Mentari Court, Bandar Sunway yang dikongsi dengan 3 lagi rakan sekerjanya yang turut bekerja sebagai pengawal keselamatan. Hari kejadian merupakan hari kedua dia membawa isterinya yang merupakan mangsa dalam kes ini tinggal di rumah tersebut, memandangkan dengan gajinya itu pasti tidak mampu untuk menyewa rumah di bandaraya walaupun dia cuba untuk mencari rumah yang sesuai untuk keluarganya. Apa yang dia cuba lakukan adalah memberikan tempat berteduh untuk keluarganya terlebih dahulu walaupun sedar rumah itu tidak sesuai untuk mereka yang sudah berumah tangga kerana terpaksa berkongsi dengan mereka yang bukan muhrim dengan isterinya. Waktu dia tiba di rumah tersebut kelihatan sunyi sepi dari luar dan dia menyangkakan isterinya pasti sedang tidur dengan anaknya manakala rakan sekerjanya yang lain tiada di rumah. Setelah membuka kunci mangga pintu besi di bahagian luar, dia cuba membuka pintu di sebelah dalamnya pula. Malangnya, pintu tersebut berkunci di tombol dari dalam dan dia tidak mempunyai kunci. Suami mangsa mula berasa pelik apabila tombol itu berkunci sedangkan sebelum itu mereka tidak akan mengunci tombol tersebut. Suami mangsa mula berasa tidak sedap hati dan mula mengetuk pintu tersebut. Sudah banyak kali suami mangsa mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil memanggil nama isterinya namun masih tidak berjawab. Setelah puas mengetuk, dia cuba menelefon isterinya pula. Apabila panggilan telefon tidak berjaya disambung, dia kembali mengetuk pintu dan tingkap rumah itu. Pelik dengan keadaan itu kerana isterinya yang dalam pantang tidak akan keluar tanpa memberitahunya. Lagipun ke mana dia mahu pergi malam-malam sebegitu. Bimbang sesuatu terjadi kepada isteri dan anaknya, suami mangsa bertindak memecahkan pintu rumah tersebut. Apabila pintu terbuka, dia bergegas menuju ke biliknya untuk memeriksa isteri dan anaknya. Dilihat anaknya sedang tidur manakala di sebelahnya di mana tempat isterinya selalu tidur pula ditimbuni pakaian. Dia membuang timbunan pakaian tersebut dan mendapati isterinya dalam keadaan menyayat hati. Mangsa dijumpai dalam keadaan separuh bogel, tangan dan kaki diikat menggunakan tali guni serta mulutnya disumbat kain lampin. Terkejut dengan penemuan itu, dengan hati yang luluh, suami mangsa memeriksa mangsa dan menyedari yang isterinya sudah pun meninggal dunia. Dia dibunuh di depan anak mereka yang baru berusia sebulan setengah. Dia menghubungi pihak polis untuk melaporkan penemuan menyayat hati itu. Bayinya berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Pihak polis tiba di lokasi kejadian sejurus menerima laporan tersebut. Pihak polis segera melakukan siasatan dan pihak forensik polis segera mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Didapati barang-barang peribadi milik mangsa turut hilang. Temu bual bersama suami mangsa segera dilakukan dan mendedahkan yang pintu rumah tersebut berkunci seperti biasa kecuali tombol pintu di bahagian dalam. Polis bertindak memanggil rakan serumah suami mangsa untuk ditemu bual. 2 orang dari mereka berjaya dipanggil dan dapat ditemu bual kecuali seorang lagi rakan serumahnya yang tidak dapat dihubungi, iaitu suspek di
di dalam kes ini, manakala siasatan mendapati dia tidak ke tempat kerja pada hari itu. Jadi ke mana seorang lagi rakan serumah itu. Identiti suspek telah diperolehi oleh pihak polis sebagai Muhammad Azmirul Syamsuddin berusia 36 tahun ketika kejadian berasal dari Nibong Tebal, Pulau Pinang. Hasil kecekapan pihak polis, suspek berjaya ditangkap pada keesokan harinya di hentian Pudu Raya kira-kira pukul 10.30 malam. Suspek dipercayai ingin melarikan diri, menambahkan lagi bukti yang dia melakukan perbuatan kejam terhadap mangsa. Suspek dibawa ke balai polis untuk siasatan dan telah ditahan reman untuk membantu siasatan. Hasil bedah siasat ke atas mayat mangsa yang dibawa ke hospital mendedahkan bahawa sebab kematian mangsa adalah sesak nafas. Berdasarkan cara mangsa ditinggalkan oleh suspek telah membuatkan peluang untuk mangsa hidup adalah tipis. Manakala hasil ujian DNA mendapati yang DNA suspek telah dikesan pada kain lampin yang berada di mulut mangsa. Tiada lagi alasan dari suspek bahawa bukan dia yang melakukannya. Pada 14 September 2018, suspek telah diarahkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk membela dirinya dari tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Mahkamah berpuas hati dengan elemen bahawa suspek menyedari perbuatan itu boleh menyebabkan kematian mangsa dan mangsa meninggal dunia akibat kecederaan yang dilakukan oleh suspek. Juga berdasarkan hujahan pendakwaan bahawa DNA suspek ditemui pada kain lampin bayi tersebut. Pada 15 Oktober 2018, suspek dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hakim Datuk Muhammad Azman Hussein menjatuhi hukuman itu ke atas Muhammad Azmirul Syamsuddin selepas berpuas hati dengan pihak pendakwaan yang berjaya membuktikan kes prima facie, manakala pembelaan hanyalah bersifat penafian semata-mata. Suspek telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan di mana mahkamah tersebut turut mengekalkan sabitan dan hukuman, dan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan turut ditolak. Suspek kekal dengan hukuman yang dijatuhkan bagi balasan perbuatan kejamnya terhadap mangsa. Tidak dapat dibayangkan perasaan seorang suami yang melihat isteri yang dicintai berakhir nyawanya dalam keadaan sebegitu rupa. Apatah lagi mereka baru sahaja mempunyai anak bersama. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Rabi'atul Adawiyah Abdul Aziz. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.